Tuan-tuan, perempuan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita tengok hadis yang pertama yang kita dapat ambil faedah daripada hadis ni adalah cerita tentang satu orang lelaki. Satu orang lelaki yang melakukan birrul walidain, melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa dia. Bagaimana dia melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa dia? Dengan berkhidmat. Baik, pertama kita nak faham bila satu orang anak tu dianggap sebagai dia melakukan melakukan kebaikan kepada mak bapak dia. Cukup tak satu orang ni anak dia bagi bulan-bulan kepada mak dia ataupun ayah dia duit, bulan-bulan dia bagi gaji, hampa duduk diam sat di rumah, hampa nak bagi tahu telefon Food Panda hantar mai, kan? Cukupkah yang ni dianggap sebagai anak yang soleh? Ataupun yang ni pun belum soleh, dia kategori kolej kok lagi. Tuan-tuan, kadang hari ni kerana cengkaman pada hari ni, materialistik yang begitu hebat pada hari ni, kadang-kadang kita keliru apakah sebenarnya birrul walidain. Pernah ada satu peristiwa, satu orang wanita yang berjawatan, dia mengidap satu penyakit. Maka dia datang pada satu hari bincang tentang satu perkara melalui perantaraan satu orang. Dia bagi tahu, kata dia ada seorang ibu. Satu orang ibu yang tua. Mereka ni semua masing-masing ada rumah orang yang berharta, beradalah sikit. Maka dia tempatkan dia tempatkan mak dia ni di sebuah rumah dengan seorang maid, penjaga mak dia ni. Bagi gaji bulan-bulan pada maid tu, jaga mak dia. Baik. Kemudian rumah dia sediakan, segala keperluan dalam rumah mereka sediakan. Bukan takat dia bersama dengan adik-beradik sediakan. Tapi dia mengadu, kata mak dia ni tak pernah senyum. Tak macam dulu. Semua dia dah bagi, pasal apa mak dia tak pernah senyum. Saya tak tahu kisah ni saya cerita ke belum kali tu. Belum lagi nah. Dia mengadu, kata mak dia tak pernah senyum. Tak ceria macam dulu lagi. Saya tanya kepada orang yang jadi perantara kepada dia, di rumah dia, yang dia kata rumah dia ni okey lah, 2 tingkat, besar, laman pun besar. Tak ada ruang ke satu bilik untuk mak dia ni. Lepas tu baru dia tersedak, dia kata, bukan tak ada, tapi nak bagi selesa. Dah orang tua tu, dia nak, apa maksud selesa pada dia? Dia nak satu rumah, dia nak berlari naik tangga turun bawah ke? Dah bilik banyak dia nak main cilik sembunyi dengan maid tu ke? Jadi dia keliru sebenarnya. Dia rasa dia buat birrul walidain. Tak walidain dia lah. Ayah dia dah meninggal. Kan? Dia rasa dia sedang buat kebaikan kepada ibu dia. Tapi dia kata mak dia ni bila kadang-kadang mereka datang, sebut pun cantik, kadang-kadang. Bila mereka datang, mak tak apa nak senyum. Tak macam dulu. Dah kalau orang rentak lah macam dalam rumah hantu kat dia. Macam mana orang tua tu nak senyum? Jadi kadang-kadang kita lemah dalam memahami apa sebenarnya keperluan ibu bapa kita. Bayangkan kalau hang anak kecil-kecil tu mak letak hang satu rumah seorang sekok duduk dengan orang gaji jaga. Separuh gila duduk dalam tu. Orang makin tua yang dia perlukan adalah teman untuk berbicara. Untuk dia bercakap. Untuk dia bersembang. Dia nak bercakap. Dia nak luah. Kadang benda yang sama dia ulang berkali-kali. Tapi yang ni saya minta maaf, kalau saya cakap mungkin dia akan jadi sensitif, tapi saya nak terang sikit apa yang sebenar yang saya tengok dalam pengalaman hidup. Saya sempat mengaji pondok dulu, di Pondok Lanai. Saya tengok budaya orang tua-tua di sana. Ada orang tua-tua yang dah berkahwin, yang kelamin, yang panggil pondok kelamin dah berkahwin, ada orang tua-tua yang tak berkahwin, geng bujang ni. Tengok geng pakcik-pakcik bujang ni, hidup bujang. Ada kala antara, kita tak panggil pakcik lah, kami panggil tok kan. Masa tu muda lagi, lah ni lama sikit lah kan. Jadi, tok-tok ni kadang-kadang antara dalam usia macam tu pun mereka masih berkahwin. Dalam usia macam tu mereka masih berkahwin. Adalah mulut-mulut yang tak apa nak ada insurans ni kan. Tua apa nak kahwin. Tak, hang ada masalah apa? Mereka berkahwin, ada tok-tok yang kami kenal,
Mereka sebelum tu hidup dia kira pergi makan kedai, balik main lepak, sembang budak-budak, dia pun topik kadang tak masuk, dia pun sengih-sengih gigi, kira apa nak ada kan. Sengih-sengih lagu tu. Tapi bila dia berkahwin dia, subhanallah, kahwin dengan tok lah, tok dengan tok kan. Tapi dia berkahwin, dandan beli motor second hand satu. Beli motor second hand satu, 2 orang duk naik motor pula petang-petang. Kami pun kata, tak nampak dah kami. Dia kata ada kerja. Sibuk pula. Kita nampak keceriaan dalam hidup. Tapi manusia kadang-kadang kurang faham. Dan anak-anak kadang-kadang dia tak faham langsung. Bila mai dan nanti, pak, masjid lah bapak nak mati. Wah, hang tak mati lah. Kan? Kadang kurang faham. Yang ibu bapa perlukan kadang-kadang, apa yang mereka perlukan adalah bersama. Sembang, cakap. Tuan-tuan, kerana tu ini adalah antara silap faham yang perlu kita fahami. Birrul walidain. Para ulama ketika menjelaskan tentang birrul walidain, Allah menyebut dalam Al-Quran tentang perkara ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam suratul Isra, Allah menyebut wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Beberapa perkara yang Allah sebutkan dalam ni. Pertama, dengan kedua ibu bapa, maka kamu buatlah kebaikan. Kita terjemah secara mafhum untuk jimatkan masa. Bila mereka telah berusia, salah seorang ataupun dua di antara mereka telah berusia, maka kamu lakukanlah perkara kebaikan kepada mereka berdua. Wala taqul, jangan, fala taqul, jangan sekali-kali kamu katakan kepada mereka uff. Para ulama menerangkan uff ni adalah adna, perkataan yang paling rendah, serendah-rendah yang boleh menyakitkan hati. Paling kecil, kalau ada lebih kecil, lagi kecil kalau ada perkataan yang lain akan digunakan. Jangan melakukan. Ada pula orang dia faham straight secara literal ayat ni. Dia kata, tak boleh cakap lah benda yang kasar. Tapi kalau kita dah tak tahan sangat, kita hempak pintu gate ke apa ke, tak apalah nak bagi pengajaran. Hang anak ke bapak? Nak bagi pengajaran. Tak, Allah kata jangan kata. Hang ni kan. Yang ni masalah belajar cepat-cepat, nak ikut jalan shortcut, macam mana tak sesat? Dia apa saja perkara yang menyakitkan. Kadang saya pernah tengok sendiri. Mak makin tua, kadang-kadang dia ulang perkara yang sama, bercakap perkara yang sama. 3-4 orang anak yang masih remaja, kan? Bila tengok mak, dia buat isyarat mata. Mulut dia tak kata. Dia kata, Allah kata, jangan kata. Kan? 3-4 orang, dia ada 3-4 ekor, pakai isyarat mata. Dia ulang balik dah cerita lama. Tapi mulut tak kata, mata ya. Mak tu ternampak, terguris hati dia. Masuk dah dalam ayat ni. Masuk dalam ayat ni. Jangan menyakiti mereka. Wala taqul lahuma. Jangan sakitkan hati mereka. Yang ni dah kategori perkara ni pada hari ni memang sangat mencabar. Menjaga. Nak besar tak besar dah orang tua kan. Menjaga kedua ibu bapa ni merupakan cabaran. Betul cabaran. Cabaran yang kita hari ni hadapi akan membentuk cabaran tersebut, kekuatan tersebut pada anak kita untuk jaga kita.